Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Okey, dan dapat menjalankan pembelajaran kita pada pagi ini dengan baik sekali. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar melalui buku teks dalam di muka surat 76 dan 77. Okey. Muka surat 76 dan 77. Okey, harap semua bersedia ya. Okey, tajuknya ialah satu pokok pelbagai cara pembiakan. Okey. Okey, setengah pokok tumbuhan lah. Okey. Dia boleh membiak lebih daripada satu cara. Okey, kita dah belajar itu 6 cara pembiakan, tapi semua pokok lain-lain kan. Tetapi sebenarnya pokok-pokok atau tumbuhan ni ada yang boleh membiak melalui 2 cara. Secara semula jadi. Okey, mari kita tengok. Mari uji ni cara pembiakan kangkung. Kita nak tengok pembiakan kangkung. Okey, alat dan bahan: biji benih kangkung, keratan batang kangkung, berakar, botol plastik, tanah dan air. Diorang nak membiakkan kangkung dengan 2 cara, iaitu kaedah keratan batang dan kaedah biji benih. Kangkung ni sebenarnya dia boleh membiak melalui 2 cara pembiakan secara semula jadilah. Keratan batang dan juga kaedah biji benih. Okey, ni kelebihan dia pokok kangkung. Okey. Bila dia orang buat uji kaji ni memang ada pertumbuhan pucuk. Maksudnya dua-dua dia boleh memang membiak. Okey, soalan dia boleh membiak, boleh dua-dua ada pertumbuhan pucuk melalui keratan batang dan juga melalui biji benih. Dua-dua boleh membiak. Okey, soalan dia, adakah pokok kangkung boleh membiak lebih daripada satu cara? Ya, boleh. Jelaskan. Okey, pokok kangkung ni dia boleh membiak melalui keratan batang dan juga biji benih. Okey, tengok nota guru kat bawah. Selain pokok selasih juga boleh digunakan untuk aktiviti ni. Maksudnya pokok selasih pun ada, dia boleh membiak melalui 2 cara juga. Sama juga caranya keratan batang dan juga melalui biji benih. Okey, pokok ubi keledek juga mempunyai 2 cara pembiakan. Ubi keledek pun sama. Ubi keledek pun boleh 2 cara pembiakan, tetapi dia bukan melalui biji benih lah, melalui keratan batang dan batang bawah tanah. Pokok keledek tu batang dia guna batang macam kangkung ni, dan juga batang bawah tanah kita tanam buah ubi tu. Ubi tu kita tanam. Dia akan tumbuh pokok yang baru. Okey? Faham ya? Ingat ya? Okey. Maknanya ada tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok yang boleh membiak melalui 2 cara pembiakan secara semula jadi. Okey, muka surat 77. Disebabkan oleh kajian dan perkembangan teknologi, kita dapat mencipta kaedah-kaedah yang lain. Melalui teknologi kita dapat mencipta kaedah-kaedah lain untuk membiakkan tumbuh-tumbuhan ataupun pokok-pokok. Okey, kenapa benda teknologi ni? Sebab banyak kelebihan dia. Okey, kenapa ada pembiakan melalui teknologi ni? Sebab kalau pembiakan melalui teknologi ni, kita boleh cepat menghasilkan pokok dan menambahkan bilangan pokok tu dengan banyak. Okay, kita boleh menambahkan pokok dengan banyak. Melalui teknologi ni kita boleh tambahkan pokok tu membiak dengan cepat dan banyak. Contohnya orang nak buat berkebun ataupun perniagaan dalam pertanian, dia boleh gunakan kaedah-kaedah teknologi ni untuk membiakkan pokok dengan lebih cepat dan lebih banyak. Sebab itulah adanya topik teknologi pembiakan tumbuhan dalam sains ini. Okey, tahukah kamu kita juga boleh membiakkan tumbuh-tumbuhan menggunakan teknologi seperti kultur tisu dan tut. Ini dia teknologi, 2 teknologi ni yang kamu perlu tahu ataupun belajar ataupun kenal ya. Sebelum ni kita belajar pembiakan semula jadi. Semula jadi tu maksudnya dia biasalah, normal. Tapi kalau kita guna teknologi, kita boleh biakkan tumbuh-tumbuhan ni dengan cepat, dengan banyak sekaligus. Semua ni senang. Kita nak buat perniagaan ataupun kita nak buat berkebun ke, cepat, banyak, senang, mudah. Okey, teknologi memudahkan manusia. Okey.
Apa dia? Macam apa dia teknologi pembiakan ni? Ada dua sahaja. Okey, yang pertama ialah kultur tisu. Okey, kultur tisu boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya pokok pisang dan pokok orkid. Okey, tisu pokok ni dia ambil daripada daun, daripada batang, daripada dahan dia. Kita letakkan dalam satu bekas, tengok. Dalam satu bekas tu dah ada 7 pokok yang boleh dihasilkan. Tengok. Kan? Boleh teknologi tutur tisu ni menambahkan bilangan pokok dengan cepat. Okey? Okey, kaedah yang kedua, tut. Tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Okey, pokok buah-buahan biasanya kita guna biji dia. Contohnya buah durian, dia ada biji kan? Kita tanam biji dia. Tapi melalui kaedah tut ni, kita tak perlu guna biji lagi. Kita guna kaedah tut ni. Kita gunakan contohnya, tapi tut ni sesuai untuk pokok buah-buahan. Biasanya pokok buah-buahan yang gunakan kaedah tut ni. Contohnya pokok mangga dan limau kasturi. Okey, itu dia kaedah tut ni. Pada dahan pokok, dia buang kulit dia, dia letak tanah, lepas tu diikat dengan plastik, dibiarkan selama 3 minggu. Kemudian dia potong dahan yang ada tut tu, dia tanam dekat tempat yang lain, dan akan menghasilkan pokok dengan cepat. Dah terus besar dah pokok tu. Sebab ambil daripada pokok induk, pokok asal tu, dahan dia. Dia dan boleh terus hidup. Okey, cuba kamu kena pasti contoh-contoh tumbuhan lain yang boleh dibiarkan menggunakan teknologi kultur tisu dan tut. Macam-macam lah pokok-pokok yang boleh. Kultur tisu, pokok orkid, pokok keladi, pokok bunga, banyak biasanya boleh digunakan. Sayur-sayuran pun biasanya digunakan kultur tisu. Manakala tut banyaknya pokok buah-buahan lah. Semua pokok buah-buahan boleh digunakan. Termasuklah pokok bunga kertas pun boleh digunakan kaedah tut. Pokok bunga kertas pun boleh. Okey, harap semua murid dapat dan faham apa yang kita belajar pada hari ini ya. Okey, moga-moga semua faham. Assalamualaikum dan terima kasih semua.